Paris campur Venezuela. Okey, nampak macam Venezuela campur Paris kan? Aku tak pandai imagine lagi. Memang totally macam Mak Saleh ke? Macam Latino? My mum muka macam Arab, tapi my grandmother French blonde. Blonde? Blonde. Okay, Assalamualaikum. Kembali ke Borak Dalam Geli. Saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Sekali lagi bersama dengan saya punya co-host yang kita panggil dia CK Faizal ataupun nama penuh dia Cik Kamarul Faizal. Betul ke? Betul. Okey, saya agak je macam tak tahu betul. Cik Kamarul Faizal Ya. Okey, so apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Co-host Tenggelam Timbul nama dia. Yes, dia muncul sebelum ini, episod dia hilang sekejap. Diganti dengan Mek Yan. Dikecam oleh... Yes, bukan dikecam lah. Saya rasa dua episod sebelum ini dia mendapat pengiktirafan. Terima kasih pada semua yang komen. Apa-apa pun saya nak ucapkan, selamat datang ke filem Zarul Umbrella. Kenapa filem? Tahu tak? Filem Gemencih Boys, Gemencih Boy, dia punya masa tontonan tu adalah sejam 40 minit. Okey. Kita punya podcast dengan Puan Ziana sejam 20 minit dia lagi nak cukup jadi filem, babe. Itulah kita punya kelebihan. That's why kalau siapa-siapa yang orang kata bila dengar podcast ni tak perlu tengok muka pun tak apa. Oh iya ke? Tapi cantik kau punya setting meletup, kan? Letak dekat TV 4K 6K tu. Nampak? Macam filem. Clear kan? Mana yang lawa handsome nampak handsome lagi. Sama juga bila cakap pasal lawa ni. Hari ni mana kau dapat kontak ni, babe? Ada orang tag. Okey. Ada orang tag dekat IG kata, bang, ni siapa tolonglah interview Iza Bolivar ni nama dia. Bolivar tu betul-betul ke atau macam nanti dulu. So I pun tag dah tengok macam okey. Dia stalker lah sekejap. Bila orang tag stalker lah sekejap. Stalker dengan cara baik. Bukan nak buat apa kan. Jangan salah faham. So kita stop macam mana gambar? Tak ada. Ada sekeping dua je silap kan. Macam okey, Malindo batik daripada batik apa semua. Itu saja yang saya tahu pasal maklumat pasal dia ni. Dan nama Bolivar dia ni nanti kita tanya dia. Nak tahu. Cantik sangat ni. Dah macam Zaru tak payah jadi host, bagi dia je lah jadi host. Mungkin boleh ganti. Kan? Jadi 3 orang pula podcast aku. Matilah. Bukan filem dah, dokumentari. 3 jam. Alright. Jangan ke mana-mana, kita akan bersama Iza Bolivar selepas daripada intro ini. Ada intro ya. Okey. Okey, kembali lagi ke Borak Podcast Dalam Geli. Saya Zarul Umbrella dan CK Faizal. Dah sampai dah. Bonjour ke? Tak tahulah. Aku dulu fly white body. Berangan. So kenapa kita cakap French ni? Kenapa kita cakap French ni? I rasa macam kena tahu. Sebab memang bang, apa nama tadi bang? Aku tak boleh sebut lagi bang. Iza Bolivar. Ya Allah, cantik. Okey, tuan-tuan dan puan, lama nak tunggu dia punya dia punya pengenalan tu. Tuan-tuan dan puan, saya kenalkan, ini Iza Bolivar, tetamu kita pada episod kali ini. Apa khabar Iza? Khabar baik. Okey, first thing lah, macam saya dapat nama you dekat IG tu pun Bolivar.
Apa itu sebenarnya? Itu kan your family name ataupun kenapa? Actually my grandfather name Bolivar, datang dari Venezuela. Hampir kau. Terpelanting weh. Telenovela sekejap. Oh, daripada Venezuela. Your grandfather. Grandmother from France. Oh, your grandmother from Sekejap. So A lot of mix. This is a lot of mix. A lot of So I ikut belah Bolivar, bukan belah French. French Longuet. Nama lain pula. Long apa bang? Sebut lagi bang. Longuet. Macam mana je dia? Longuet. Ya, wih. Longuet. Kalau Longuet ataupun Bolivar, dua-dua family. So maknanya you kacukan Melayu dan Venezuela dan French. Oh, gila baik. Ini podcast paling mahal sekali. Kita tak fly pergi Kuching hari ni tau. Hari ni kita the white body. Kita pergi Paris. MH berapa bang? Paris tak silap MH20. MH20 dan MH21. Ada berhenti mana-mana ke transit bang? Direct lagi. Direct. Hari ni direct. 11 A380. Kita 3 orang je. Oh. Selamat datang. Duduk galley kan? Duduk galley. After service. Babe dia carut babe. Dia carut kita duduk galley je. Betul lah juga. Betul lah. Dah ada first class semua, kita ajak ada galley. Kenapa? Tak apalah. Kita kan podcast borak dalam galley. Kan? Kali sekala pergi French, pergi Paris, duduk galley. Apa rasa? Okay. Night flight. Okay, I volunteer. I nak buat biskut dengan serbuk Milo. Kita akan buat cookies. Kenapa nak buat cookies? Ya, itu memang kerja-kerja white body. Kalau tak ada kerja kat belakang tu, dia ambil tray silver. Kau memang selalu buat tu? Memang white body yang cakap kat aku tak pergi. Aku buat narrow body lah. I selalu buat bread butter pudding. Kau tengok. Oh ya? Ya, night flight selalu buat tu. Bread butter pudding macam mana? Kita orang ambil roti business class tak habis tu. So campur susu dengan butter. So letak dalam oven. Lepas tu tak ada kerja bang, duduk dalam galley. But I believe that culture Campur. Ya bang, jadi sedap. Memang. Even captain dengan F4 pun minta. Betul. Aku pernah juga LS aku buat. Buat apa? Buat cookies tu lah. Yeah. Dia ambil Milo, dia ambil susu, dia campur-campur, dia gaul-gaul. Ambil kacang. Letak atas. Lepas tu masuk oven. Whatever ada on board. Jadi. Itu bila dah flight lama sangat, passenger tak ada, jadi macam tu lah. Yeah. Betul kan? Jadi macam tu. Sebab banyak sangat makanan kan. Roti ke biskut ke campur. Betul. Letak biskut. Kadang-kadang nasi lemak, udang tu. Dah sampai nasi lemak pun kau dia letak sambal, dia ambil roti kecil-kecil tu daripada finger sandwich tu. Dia letak jadi macam apa appetizer ke panggil macam. Tu tak tahulah, macam pizza ke dia buat macam-macam lah. Boleh kita buat resepi lepas ni show makanan Yes. Salah seorang dah ada dah. Kan. So, melalut kita kan? Ya. Airline mana dulu sebelum ni? Airline dulu Malindo, sekarang Batik Air. Selama berapa tahun? Almost 10 years. Almost 10 years. Banyak tu pengalaman tu. Betul. Di 10 tahun. Batik Malindo saja, tak ke mana-mana. Tak ada. Setia bang. Setia dengan Malindo. Dia bukan macam kau bang. Okey. Kenapa? Kenapa? Sebab kau lari. Dia stay 10 tahun. Aku stay 16 tahun. Dia stay 16 tahun. So saya yakin anda juga merupakan ketua pramugari. Ya. Wow. Inilah antara ketua pramugari yang dibenci oleh kru-kru semua. Kenapa pula? Dia ada leading Bici. Tuan-tuan, perkataan baru Bici. Dia ada leading yang memang disayangi. Betul. Mana satu kategori you? I rasa I disayangi. Ya, tak yakin sangat tapi I rasa disayangi. Kadang-kadang jadi yang tak disayangi kadang-kadang. Sebab I tak nak jadi macam senior I dulu. Kena taruh babe. Ya ke babe? So tak nak kena macam mana I kena. Macam mana kena taruh? Kena bully lah. Kalau taruh, siapa tak tahu taruh ni kena macam kena bully lah. Kena marah yang teruk lah. Kena marah yang teruk macam. Tapi tak apalah.
I rasa kena taruh tu. Okay, I cerita. Okay, macam cerita. mana I kena taruh. I was 19 years old masa I join. 19 years old. Yeah. Okay. Tapi macam you tak tahu apa-apa kan. Macam you new crew, you still macam every time pergi flight buka manual, nervous kan, jawab safety apa semua. I kena dengan senior ni memang top 10. Okay. Memang top 10 from other company. Top 10 from other company. Ni punya company lah. Tunggu apa lagi? I bongkar kan. Mana you tahu? Mana ada yang lain kalau bukan ni? Bukan airline ni. Tak ada, sama je kita orang. So far from this company okay. Okay. Ada lagi satu tu. Ada lagi satu. Ada lagi satu. No name mention lah. No name mention lah. Okay. Okay. Dia letakkan So tekanan far di yang bawah. I dapat semua kru MAS, yang senior-senior I semua baik-baik. Yang ajar break butter pudding pun dia orang. Dia orang ajar. Dia orang tak ada kerja ni. Okay, teruskan. Okay. Macam mana you kena tu? So Kejam I kena time briefing dia dah aim I. So, Laki perempuan? Perempuan lah. Malindo kita orang semua laki. Perempuan. Oh, Tapi semua perempuan, tak ada Kita lelaki. girls power. Tak bercakap. Okay, teruskan. So I time briefing dia dah Kau aim I sure dah. perempuan semua. Nak cerita banget. Kau sure ke semua perempuan tu kau dah check belum? Malindo is girls power. All girls, okay? Sorry, I kacau. Kita orang superwoman. Aduh. Tak ada speech. Okay, teruskan. Tak ada. Okay, perempuan tu dia aimkan you. Dia aim dah I. Daripada briefing. Dia briefing dia dah aim dah I. Lepas tu I memang nervous lah nak fly dengan dia sebab dia memang dah aim my name. Dia dah tahu dah. So I Itulah. macam Memang you pakai Bolivar juga? Ya? You pakai Bolivar tu juga? Tak lah, I macam one of the youngest masa tu. Masa tu kita Malindo kan dua kapal je, kecil je. So kita macam aku nak fly dengan budak ni aku nak. Tapi dalam IC you, GD you ada Bolivar tu lah? Tak ada. Tak ada? I see. So bila I after take off tu dia panggil depan. Masa tu flight Ku to Kuching. Lepas tu after take off datang depan business class. Daripada after take off tu sampai nak landing taxiing tu, I duduk berdiri menangis. Berdiri sambil menangis? Ya, sebab tak dapat jawab safety dia. Kenapa tak dapat jawab? Sebab I nervous. Aku dah kata dah airline ni. Aku dah kata. Dia tak bagi chance langsung abang. Dia tak bagi chance? Tak bagi chance langsung. Maknanya You dia... kena jawab. Oh. Dia tak bagi buka buku. Okay. After dia dah aim kan, I Alright. tak dapat jawab. So After take berdirilah. off, you come in front. Dia cakap macam tu. You come in front. So I macam nak buat apa, berdiri menangis je lah. Sampai landing menangis. Dia tak kisah pun. Kijam bang dia bang. Dia kijam. Okay. Dia kijam. Patut bagi duduk lah, biarkan situ. So I ingat forever. Tapi Apa after that soalan kita dia orang yang become susah tu? friend. After After that that become friend. Become friends. Itu memang standard cerita kan? Standard cerita Standard lah. cerita orang kena taruh. Orang kena taruh kan. Kena taruh make me stronger, make me study you harder. belajar lah. After 3 years I jadi senior. You belajar lah. Ya, belajar lah. Lesson learn lah. Lesson learn. Tak, aku report yang tu mati dia. I tak report pun. Menangis leading tu bang. Kau tak boleh lepas pada kau. Tapi saya nak tahu sangat. Soalan dia apa sebenarnya? Soalan dia 7 step security. Aku tak boleh jawab dah tu. Security. 7 step. Okay. Kita bagi Abang Zarul saya jawab. first time. Baru 3 bulan fly bang. Okay, Macam mana 7 saya- step Itu soalan security. susah tu. Soalan Okay. susah. Apa tak 7 ingat? step security. Security So, apa you salah kena buat satunya? head count. You kena buat ini masa alias with the captain. You kena Boarding. tak boleh bagi time boarding. time boarding. Seven that yes. Time boarding. Aku boleh jawab lah bang. Apa dia lagi? Apa lagi? Crew Head check, count. report, safety check. report. Lepas tu Takkan ground lah. staff tak boleh Ground staff masuk. dah masuk. Alah, tu senang No, bang. no ada parcel boleh masuk dalam kapal. Masa tu kita tak boleh nak imagine macam mana apa Betul, benda betul. security ni. Macam memang fresh Yelah, kan. you fresh lagi masa tu kan. Dan kena itu Lepas tu pula- berapa hari? Dengar pula gosip-gosip. SCC ni bahaya gila ni. Jadi macam seram sejuk nak pergi flight dia. Tapi betul kalau you fly dengan orang yang macam ni, you belajar banyak benda lah. Ya, I belajar banyak and then, benda. bila you dah go through hard time, Ya. so after that you LS I mana-mana pass pun dia semua. macam okay Okay. kan. That's why sebelum
Kalau you dah 10 tahun tak fly, you tak fly lagi dengan top 10 tu bahaya. Bahaya. Itu bahaya. Even you dah fly 10 tahun, tiba-tiba you fly dengan dia, you gagap juga ah. Selalu ini ikut pengalaman ya. Ikut pengalaman, which is memang I go through yang payah-payah yang top 10. Lepas top 10 tu you dah lega. So, nampak bang kesan-kesan parut kena dengan top 10 tu, nampak bang? Nampak kan? Luka-luka lama berdarah kembali. Bagi I hard time tu mengajar kita untuk jadi be better. Okey. Betul. 18 tahun jadi pramugari. Sebelum ni tak pernah kerja mana-mana? Tak pernah? I memang fresh. cita-cita I nak jadi pramugari dari kecil. Fresh from the school, terus masuk. I masuk study sekejap. Lepas tu I cakap dekat my family, I think I cannot continue lah. I nak fly. Confident Confident. You nak fly, apa you aim airline, nak target airline mana? MAS actually. MAS, tetap. Masa I kecil, I tak ada pun nak cakap nak aim Firefly ke? Tak ada. Nak aim Yang itu yang potong darah keluar Fokker bang. Yang ni dia nak potong darah keluar besar punya kapal. Nak potong kapal keluar 380 lah kan? Tapi lah. dah pergi. I cita-cita I nak jadi kru MAS. Masa kecil I think I pernah jadi YPTA, yang passenger travel alone. So I think mungkin abang kot dalam flight tu. Mana tahu 2001, 2002 macam tu. Faham. Okay. So I dari Terengganu, I membesar kat Terengganu. So Terengganu Gana Gana boy. Kita Pakat kecek peri Ganu je boleh belaka. Nak kecek peri boleh. Bege boh. Nak cakap Ganu boleh. So I memang selalu KL, MPM, Peri kau main Kau main Sorry, dari Terengganu KL. So naik MAS. So jadi YPTA kan. So bila tengok diorang macam bestnya jadi cabin crew. Lepas tu diorang bagi macam-macam bang. Colour ribut lah, toys lah, blanket. Adik nak apa lagi adik? I macam first boarding, disembak last kan. So I macam happy sangat dengan layanan diorang tu. Padahal Terengganu KL je, tapi punya happy tu macam teringat-ingat. Masa tu betul. Darjah standard lagi lah, sekolah rendah lah. Darjah 3, darjah 4 macam tu. Masa tu dah. Okey. Lepas tu dah habis sekolah? Habis sekolah tu memang still dengan cita-cita tu lah nak jadi pramugari. Kenapa tak pergi MAS je interview? Tak ada masa tu. Tak ada 2013 tak tahun, ada. Tahun 2017? 2012. I start interview 2012. Kau masuk 2011? Tak keluar. Dah keluar 2011? Okey. Dia ambil position ada waktu tu belum lagi. Tapi tak dapat, tutup. Yes, tutup. Tak buka. That's why tak pergi. So masa tu Malindo yang buka. Masa tu Malindo buka 2012 Disember. I start interview. AirAsia pergi? Kenapa tak nak Asia? I nak pakai kebaya. I nak pakai kebaya. Yeah, faham. Dia Agak macam gaun pengantin kan. Kita ada dream gown kita nak pakai. Nak Dia pakai suka kebaya kipas biru tu. tapi tak dapat kebaya putih. Betul. Tapi dapat kebaya putih. Cantik. Cantik apa kebaya? Aku suka tak I suka kebaya putih sebab nampak clean, bersih dan kuah-kuah pun you kena tukar lah. Itu tak adalah nampak buruk lah uniform tu. Macam nurse, doktor kan, very clean. So interview kat mana? Senang tak interview? Dekat KLIA. I punya interview smooth sangat abang. Macam tak sangka I datang dengan kakak I ingat lagi dari KL Central naik bas pergi KLIA. Jangan sedih. Naik bas kat Paris tau. Okay. Nah, sebab I grow up dekat Terengganu tapi my mum duduk KL. So I selalu balik KL kan. So masa tu macam dari KLIA I dapat interview ni daripada one of the captain MAS. Dia cakap ada new airline buka. Why not you try? I see. So I cakap okay, I try. I pergi, ada 2 kebaya biru depan tengah tunggu. Kebaya biru? Diorang datang fresh pakai uniform interview. Wow. Orang datang interview jugalah. Orang datang interview juga. So I belakang diorang. So you tak pakai kebaya? I tak kebaya, I pakai baju biasa, baju office attire interview, lah. office attire lah. And then? So I datang interview. Masa tu diorang dah tak nak ambil ex-crew dah. Diorang nak ambil freshie pula. I batch 4. Batch 4. Batch 3 dengan batch 4 dia mix ex-crew dengan freshie. Masa tu baru-baru lagi ke? Baru sangat, baru buka. Baru buka 2000. So diorang baru ada 2 batch masa tu. I see. Okay, pioneer lah. Antara UK pioneer jugalah.
Hai adik, ni Kak Ro ni. Kak Ro nak minta maaf lah ganggu adik tengok video sedap-sedap tu. Kak Ro nak tanya ni, adik subscribe dah ke YouTube channel Abel Zaro? Keep supporting lah Abel Zaro deh. Lepas tu, subscribe dah ke tu? Kalau tak subscribe, pergi sekarang deh. Okey lah. Sambung tengok video Abel Zaro. Okay, bye. My profile dia meletup bang. Paris Ganu Ketel. Interview airline yang baru saja buka. Kau ingat senang dapat guest macam ni tau. Betul. So dia tanya apa? So dia tanya why you want to be cabin crew. Okay, standard tu. Tu je Apa soalan dia. jawapan? Apa jawapan? Jawapan I want to travel the world. Wow. Adik, kalau dia jawab memang convincing. Korang jangan try jawab macam tu, kau faham tak? Okay. I want to travel the world because I grow up dengan multiculture. Dah, okay lah tu. Okay lah. Okay lah tu. Okay. Kau memang tak nak jawapan tu grow up in sebenarnya, multiculture. Grow up with multiculture. Okay. So I dah lepas tu depan I dia tulis pass. So you bagi tahulah your grandfather. I terus pergi surau kat sebelah tu solat sujud. Masa tu macam tak nak buat apa, dah tak nak study, nak kerja. Happy lah. Happy sangat. One shot tu dapat. Kita tiga-tiga ni one shot lah. Yes. Alhamdulillah. Maaf Kak Ros, belum keluar lagi kan cerita kau. Dah lepas lah. Lepas lah. Alah lupa. Okay. Bila dah dapat, you dah belajar apa semua, jadi cabin crew apa semua. So kena belajar safety apa semua, then kena cuci toilet apa semua. So you tahu tak masa sebelum you masuk tu you kena cuci toilet? I tak you tahu. Kena jadi polis. I tak tahu, tapi I dah biasa. Kat kampung kan selalu kemas toilet, atuk suruh. So macam dah biasa. Humblenya. Bagus anak dara ni. Bertuahlah siapa dapat tu ya. Dah dapat, ada orang dapat dah. Maaf kat luar tu kami memandanglah empunyanya. Korang nak komen kat bawah ni apa IG dia, tak payah terlambat. Okay. Alright. So dah biasa apa semua tu, tak ada masalah lah. Adik-beradik pun ramai, dah biasa dah jaga adik-adik. Berapa adik-beradik? 8. Wow. You nombor berapa? I nombor 3. So I ada 5 kat bawah I. Betul. Okay. Okay, next. Bila you dah dapat apa semua, dah jadi stewardess ni. So apa momen yang you paling happy sebelum you naik jadi CCIC, cabin crew in charge? Apa momen yang you paling boleh ingat lah, tak kisahlah kelakar ke, seram sejuk ke, yang pahit ke. Okay. Whatever yang you. I rasa kelakar lah. Paling kelakar I rasa kalau passenger India lah, suka buat lawak. Passenger India suka buat lawak. Dia orang pergi ke India juga. Dia pergi. Dia orang pergi Bombay kan? I one of the crew yang awal. Yang buka yang buka station. Station Bombay, Delhi. Kita orang dulu first pergi KK Kuching je. 2 je. Yalah. Roster kita orang pun pakai paper je. Sebab 2 je. Sektor kau 4 begitu je. Tak ada sistem lagi. Tak ada sistem check in check out. Tak ada. Betul. So tengok kat kertas je lah. Tak ada sistem kan. Tengok kat kertas hari ni pergi mana, Kuching, KK, tu je. Lepas tu tiba-tiba company nak buka India. Diorang buka first New Delhi. So I one of the first crew yang sampai Delhi. Dapat inaugural. Dapat apa yang bunga-bunga tu. So dapat dia sambut kan. Dia sambut meriah betul. Dia panggil apa bang? Water cannon tu. Water cannon tu. Yes. Bombay pun sama juga. So what happened to passenger kelakar tu? Passenger kelakar ni macam ni tau. Dia macam I kerja depan business class. I belum jadi in charge lagi. I am doctor. Can I go toilet? Serious? Business doktor class? tak boleh pergi toilet ke apa? Dia cakap I am doctor. Can I go business class toilet? Oh, dia nak business class toilet. Dia ekonomi. So dia cakap dia doktor. Doktor tak boleh pergi. Memang boleh ekonomi toilet. Tapi dia doktor. Dia doktor. So boleh tak pergi sekarang ni? Okay, jawapan you? So jawapan you apa? I tanya in charge crew I lah. In charge kata tutup je mata. Biar je lah. Betul juga. Boleh bang 7-3 je pun. Tak boleh kalau ikutkan ekonomi. Kalau you stay dengan ekonomi lah. Tapi memang banyak passenger sebenarnya yang ambil peluang yang duduk dekat. Dia kalau duduk saya dekat macam row 5 tu kan. Yang dekat kan. Takkan nak pergi belakang yang dekat echo tu bang. So you bagilah kat dia? Tak. Tak bagi. Dia tak bagi. Leading dia tak bagi bang. Bukan dia bang. Leading tak bagi. Leading bagi. Leading bagi. Leading bagi tapi one time only.
Sebab dia macam dah tak tahan sangat, takut dia terkencing kat situ. Why not dia cakap tak tahan je kan? Tak payah cakap doktor kan? Dia nak mention I am doctor. Tak lah. Dia punya geleng. Alright, kita ada 5 minit lagi. So lepas ini kita tapi saya nak tanya, apa yang membanggakan abang sebelum abang pergi white body? yang membanggakan saya. Macam tadi macam pergi buka station. Kan. Yang waktu you fly dulu, apa yang moment you rasa macam best. Macam tu. Banyak sebenarnya yang Salah satu. banyak yang Kan macam saya waktu tarik beg. Saya tak tahu kenapa. Tarik beg jalan. Jalan with the group. Jalan dengan kru tu. Okey tu. Waktu tu memang rasa macam red carpet, orang tengok macam. So I kena pastikan sebelum jumpa kaliak tu baju elok, bang, kasut kilat kan. Orang tengok kita kau tarik beg. Betul. Aku rasa sampai KK turun van tu. Itu aku rasa macam eksklusif gila kan. Betul kan? Orang tengok kat kita Hyatt penuh. Kat Hyatt lah tu, hotel mahal lah tu. Buka keluar steward. Betul. Dengan pilot semua kan. Tu moment tu pun best juga antaranya lah. Ya. I tak terfikir yang tu moment best. Daripada you tarik beg dekat airport tu. Okey juga yang tu, tapi moment sampai van sampai je dengan orang lalu lalang kat hotel tu. Ya. Orang pandang. Lepas tu van pun MAS punya van tau. Bukan apa, which is Okay, tapi nak keluar topik dulu, nak tanya dia boleh tak? Waktu you jalan ke airport tu, you selisih dengan Malaysia Airlines lah kan? I selalu selisih. Senyum, diorang selalu senyum kat you ke diorang masam kat you? Selalu senyum. Senyum lah, of course lah. Okay, kita akan berehat seketika. Kita akan bersama lagi selepas daripada break ini. Masih lagi bersama dengan Borak dalam Geli. Abang Sarul dan kata hai. Alamak. Okey, kita orang nak tahu sebenarnya kan, bila jadi CIC, macam mana sebenarnya kalau untuk batik? Kita orang panggil ICC. ICC. Kadang-kadang aku jadi In Charge Cabin Crew. Dia lain-lain kalau Malaysia Airlines? Dia lain-lain company, dia different. Ada cakap CIC, Cabin Crew In Charge. Crew In Charge. Sorry. Ada yang cakap CC, Cabin Crew In Charge, IC. Macam dia macam batik In Charge Cabin Crew. Apapun ICC In Charge Crew lah. Kan? In Charge Cabin Crew. In Charge Cabin Crew. Kalau Malaysia Airlines? Cabin Crew In Charge, CCIC. CCIC. Yes. Kalau AirAsia? AirAsia dia dulu dia SFA, Senior Flight Attendant. Dulu kita orang SFA. Pakai SFA. Senior Flight Attendant. Lepas tu dia orang tukar, dia orang nak sama. Sebab dia dulu AirAsia only yang pakai Flight Attendant. Malaysia Airlines pakai Cabin Crew. Tapi sekarang mungkin CAM nak standardize. Cabin Crew lah semua. Cabin Crew semua. Nice to know. Jadi kenaikan pangkat macam mana kat batik? Adakah you kena go through interview ataupun you kena apply? Interview. Di offer ataupun Dia offer bila you dah senior. Masa tu I baru 3 tahun. 3 tahun dah jadi. Cepat lah. I was really young lah. I macam masa tu 21 baru 22 23 macam tu. Dah jadi ketua So masa tu baru lepas kahwin. Alright. Lepas tu rezeki kahwin lah. Rezeki kahwin lah. Rasa macam I am very young to become a leader. I cakap. Lepas tu I punya manager masa tu cakap, it's okay, you try. Dia interview, dia bagi situation, can you handle this? Apa situation dia ingat? I tak ingat lah dia bagi handle. Dia bagi like macam difficult situation, how you handle the stress, how you handle emergency, how you handle passenger, how you handle cabin crew, how you handle pilot. So dalam 73 tu kan you kena handle semua benda. So you handle the pilot tu macam interesting tu. Okay. Handle the pilot maksudnya macam sebab you the one yang banyak cakap. Kena dealing dengan dia. Any emergency you kena call, you kena update all the time. Every 30 minutes you have to call them. You have to call kru kat belakang. You have to make sure everything
semua okay. Wow. Then lepas tu dia cakap, I think you can. Sebetul ke? I macam tak nak, I nak tolak. Tapi dia cakap, tak boleh, you dah senior sangat dah. Mana dia orang pun tak ada orang agaknya dah tak ada siapa lagi kan. So I macam mungkin masa Malindo pun baru nak grow masa tu kan. And then so I macam okay, I take this challenge. I take bagus. this challenge. Lepas tu jadilah kayak jadi in charge. Berapa lama training? berapa lama ya? Training kita orang tak lama. Sebulan je. Di dalam kelas ke ataupun dalam atas kelas. atas Dia kelas? more to leadership punya leadership je. kelas Dengan lah. situation barulah, borang, report semua kena tulis, semua sebagainya. All the document. Sebab saya memang tak ada GD. pengalaman jadi. Betul. GD Saya- announcement, apa you punya command, apa you punya kalau any emergency, apa you nak cakap kat crew you. Kalau dari segi safety ada beza ke sebenarnya? Ada beza. Sebab kalau contohnya emergency medical, kru kena datang kat you, report kat you, kena report dekat pilot. Tapi I tak tahulah another company kan. Tapi kalau Malindo, you kena go through ICC dulu, lepas tu baru ICC call terus. Kalau ada emergency Ada hidung emergency. darah ke apa kan. Tapi betul ke Tapi- kalau pilot in cap Aha. leading kena have? Yalah yang Betul the kan? nearest The nearest ICC lah in kan? chain of command tu kan? Pilot in cap, sebab kita orang lah the nearest. Dia orang the nearest nak- kan? Ni Besar kau dia cakap pilot tanggungjawab. in cap. Kat rumah Makcik Esah mana tahu in Oh, cap tu okey. apa. Bagi tahu kat Mak Esah. Mak Esah, Cik Beda. Cik Beda, Pilot pencil. Kak Zawiyah Kak apa benda Wazia. in cap, pilot in cap tu. Kak Ros. Pilot in cap tu maksudnya pilot tu tak boleh lagi menjalankan tanggungjawab dia sebagai juru terbang. Jadi sama ada dia pensan, sama ada dia intoxic, Dia dia ambil choking. bahan-bahan, dia choking ataupun ada masalah kesihatan dan dia terpaksa Heart di attack. remove. Attack ke. Jadi chain of command dalam airline ni kita memang ikut chain of command. Dia tak ada tak boleh yang siapa yang hujung nak- pergi tak ada. So after pilot leading lah. Dia sebab kalau nak bagi dia ada pilot, dia nak kena handle kapal terbang tu. Ya. So yang kena keluarkan, letak dekat Buku. keluarkan dia daripada kokpit tu apa semua, adalah prosedur dia. CIC lah kena buat apa semua. Buat CPR. dibantu dengan dia punya anak-anak kapal lain. So that's why bukan sebagai ini nice to know juga. Kita cabin crew bukan sahaja dengan cabin crew dan juga passenger. Betul? In charge cabin crew dengan pilot. Dia sebab dia yang akan communicate apa Banyak saja. communicate. Nak tutup pintu, Tutup tanya pintu pilot. call. Nak buka pintu, tanya Tanya pilot. pilot. Nak boarding, Tanya tanya pilot. pilot. Nice Tapi to jangan know lupa juga. tau, pilot nak landing dia pun telefon leading dulu. Yeah. Tanya dia. Dah ready ke nak landing? Yes. Ada juga, mahal juga leading pun. Waktu tu pilot tanya, boleh dah ke? Boleh dah ke? Yeah. Make sure semua dah pakai seatbelt ke? Seatbelt ke? Dia akan call. Nice to know. Banyak input-input. So kita Yes. nak bagi input So kita dapat leading kot hari ni Dapat kan? leading ni. Kita tanya soalan habis-habis. So bila Alah leading apa 73 je. tak apalah. Ini macam kita tak pernah jadi leading. Tak pernah lari leading. 16 tahun tak pernah jadi leading. Yo, kita 5 tahun tak 5 jadi tahun tak leading. pernah jadi leading. So that's why kita macam eager to know. Ya, ini pun satu benda yang baru sebenarnya. Sebab tu saya tanya berapa lama korang ambil kursus ke? Okay, macam kita ada macam first solo kan, macam tuak kan. First solo je di LS macam mana? Oh my god, nervous sangat-sangat. Rasa macam mana sini aku? Kan Rasa macam Kalau- betul ke aku punya ni? Aku kencah semua ni. Macam memang nervous gila bang. Betul. Rasa macam, tapi captain lah bagi semangat, kata it's okay, you can do it. Pilot bagi semangat, jadi macam okay, tak apa, captain pun trust aku I have to trust myself. betul. Betul. Kalau kita kalau pergi flight kita nanti kita tanya senior. Ni nak tanya Ni siapa? tanya siapa? Ya, nak tanya siapa? Captain je lah paling dekat. Tu lah nasib baik captain. Kalau dia pun macam kita tengok siapa LS aku, dia tengok siapa captain dia. Ya, I akan tengok siapa pilot I. Pilot dia. Yang ngam. Tengok, nampak. Jadi Dan soalan beza kita dengan dia soalan berikutnya, ada pilot bici ke? Oi, of course ada. Pilot yang tak bercakap pun ada. Oh sudah. Excuse me captain, do you want anything?
Okay. Betul ke? Ya, jenis yang alim, yang tak nak communicate Tak dengan nak kru. communicate So macam okay, tak apa. Tapi dah okey. Apa-apa FO. Ada juga macam tu ya. Ada juga macam tu. So yelah macam Dia kita. baik, cuma dia tak bercakap. So you punya komunikasi to the whole flight kan? Yeah, the whole flight you communicate. Yes. And then you bagi dia drinks, bagi dia makan jugalah kan? Bagi dia makan. Ya, kena Apa attend semua. dia. Bukannya kita nak tu, tapi kita nak attend dia. Kena attend lah. Aku dia terlupa nak makan, duk maneuver Sebab memang aircraft SOP je. kena call all the time. Sebab Yes. nak make sure diorang Still. ada ke diorang ni. Betul. And then kalau nak toilet, nak pergi toilet, kena seorang dalam kokpit. Ya. Itu yang baru bang kan? Undang-undang baru kan? Kena seorang kat dalam. Yes, selepas German Wings punya. Lepas German Wing tu. German Wings punya tragedy. Kau tahu German Wings tu pasal apa? Nice to know. Co-pilot dia, Okay. dia 2 orang. Dua orang. Captain pergi masuk toilet. Toilet. Tinggal co-pilot seorang-seorang dalam kapal. Okay. And then Captain nak masuk, dia lock the cockpit door. Crash. And then dia pergi langgar one of the Alps punya pegunungan Alps kot. Dia langgar bukit. Because reason dia throw back balik, dia kaji this co-pilot ada mental health. And dia dia fraud report yang dia sebenarnya tak boleh fly dah. Dia fraud the report lah, something like that. Yang apa yang baca. Faham. Jadi macam a good opportunity untuk dia beramai-ramai. Berjemaah. Jemaah. Saya tak tahu ni. German Wings. Dia tak tahu. Tak tahu. Tapi saya tahulah pasal prosedur. Lepas tu kita orang semua kena. Seorang kena masuk dalam kokpit. Seorang kena masuk No matter what. Jangan, tak boleh seorang dalam. Tapi bukan kita boleh buka juga. Oh, tapi kalau dia main lock je tak boleh buka juga pintu kan? Dia dah lock dah dari dalam. Dia lock You daripada tekan dalam. lah kod berapa pun takkan Dia lock. buka. Tak boleh buka. Dia dah lock. Faham. Dan kenapa kita lock safety, cockpit door kena lock, bulletproof apa semua ni daripada 911 lah. Yeah. Nice to know juga. Nice to know juga. Betul daripada 911. Okay, good. Weh, hari ni cerita kita dah leading ke captain dah ni. Allah, seronoknya podcast hari ni. Kan? Okay, Bici tadi dia tak bercakap. Dia tak bercakap. Yang bici tu bukanlah tak bercakap. Yang bici tu yang macam you cari pasal. Semua benda you buat salah. Tapi kita biar je lah. Kita ada mature respect je lah. Whatever captain nak, kita terima je. Sebab kita dah tahu perangai dia macam tu. You jangan buat salah. Jangan trigger dia. So you follow procedure je lah. I follow SOP je. Kerja SOP. Ikut SOP. Ikut tak siapa SOP. Sebenarnya selamat. betul. Ikut SOP yang paling selamat guys. Dalam Dia kehidupan pun sama juga. Ikut je peraturan yang ada di SOP dunia je. ni. Betul. Akan Ada selamat. orang nak ambil nak cari pasal dengan you pun, you selamat. Yeah. Sebab you ikut SOP. I ikut SOP. SOP yang akan tolong you. Black and white tu ada, janji okey. Ikut manual Itu je. Sebenarnya kan. Sebenarnya tak susah, tapi yang yelah kita communicate dengan orang ni dia macam-macam, angin masing-masing kan. Yeah. Betul. Kadang-kadang kita Lain-lain pun ada angin. personality. You tak ada angin kan, kadang ada angin juga kan. Ini. Kadang-kadang I rasa I pun ada. Lepas I bersalin, I macam angin sikit. angin lain. Sebab I angin breastfeeding. bayu Bawa diriku sehingga Tinggal anak. So macam Tinggal anak, I stress. I stress. So I memang Dia anak bukan suami bukan suami, anak. Segalanya berubah dalam kehidupan bila ada anak. Faham itu bahawa semua suami-suami. Dia tinggalkan anak dia stres, bukan tinggalkan suami dia stres. So I bitchy sekejap lah. Lepas tu anak I Sekejap dah besar, je. I baik dah. I macam Dah tak apalah. boleh adapt lah I masa dah tu. boleh adapt. Kru pun macam kadang-kadang takut nak fly dengan I. Tengok muka I macam, lagi-lagi Tak kalau I boleh pakai senyum, lipstick merah. Zah, you nampak bitchy lah. Lipstick Ada orang tegur Ya, yeah, nampak bitchy lah. Tapi bila flying you best je. Sebab I pakai lipstick merah. So lepas tu I tukar dah lipstick. Tak nak lah sebab nampak macam bitchy crew. I tak nak jadi ACC yang bitchy. Yelah, you go through yang experience menangis tu kan. I tak nak experience. I tak nak crew I Rasa experience benda experience sama tu. yang I rasa. Yang So kena far, berdiri so far menangis. tak ada you bagi kru lain, kru you menangis. Tak ada. I selalu tolong dia orang. Dah Kalau dia orang abang- tak ada. Abang Anda- pun tanya dia. Tak ada, tanya anda yakin? Anda yakin? Anda Sila yakin? letak komen di bawah. Setahu saya tak pernah lah. Saya selalu tolong orang. Kalau tak pandai tak apa. Buka manual, I buat balik macam mana. Kru I, ACC I tak buat kat I kan. Tapi I buat kat dia orang. You buka je buku, you dah ingat, datang balik kat I. Okey, ini orang tak tahulah. Semasa sebelum you pergi flight kan,
apa yang you buat dekat cabin crew you, which is dalam briefing. You kena briefing dulu kan. Kita kena brief your crew nak flight ni gini kena buat apa you brief crew macam mana you brief your crew. Senang. Itu dah soalan macam supervisor check leading tu. Lebih kuat. Jawab sekarang. How you brief your crew? Encik dulu IFS ke Encik? I dulu trainer. Yes. Okay. Gurau je. I brief diorang, I flight details, flight pergi ke mana, berapa jam, dengan siapa, apa nama kapten kita, apa nama FO kita, apa kalau naik stop kita kena tahu apa kita bawa, macam mana nak naik stop, apa semua, hotel kat mana. And then apa lagi briefing. Kalau kita ada macam, kalau night flight, apa patut kita buat? Kalau morning flight, apa patut kita buat? Korang dengar. Saya ini baru dengar yang biasa punya. Yang luar biasa. Saya rasa Abang Zara pun pernah kena kelakut, tapi kalau tak tahulah. Tapi pada aku sebagai normal crew for 16 years, aku dengar leading aku cakap macam ni, aku confident. Kau rasa apa bila sikit pernah kena lebih, ada tambah satu extra daripada leading macam tu. Macam apa? Dia suruh buka bag, tengok apa benda yang wajib bawa ada tak dalam bag. Buka Empat buka. Empat orang. Yalah. Baju, macam custom. jaket, satu. Betul. Oh, sampai macam tu Ya, kau tak pernah kena ke bang? Tak pernah. Ya Allah, kita orang pernah kena bang. Tak pernah kena. Tak pernah kena buka macam tu. empat check manual. So, tengok manual. Lepas tu, the manual tu bukan saja dia tengok Dia tengok kalau kita ada pembaharuan. Updated. Dia tahu bila updated tu, dia tanya, buka muka surat tu awak dah letak belum? Kau nak jawab apa kalau kau tak buat? Dia suruh pergi pejabat photostat bang letak dekat dalam tu. Ya ke? Iyo. Bukan saya lah yang kena. Okay, lepas tu spare uniform. Spare uniform tu wajib. Bawa. Okay, nice to know. Spare uniform kenapa kena bawa? Untuk saya lah, tak tahulah. Lidi jangan marah kalau saya jawab. Takut pula. Kau ni kan, macam aku kena marah je hari ni. Hari ni lah aku tak betul. Spare uniform kenapa kena bawa? Kalau untuk saya, sebab kita buat servis. Air tumpah, passenger marah, baling spaghetti. Jadi katakanlah kita sampai kat Kota Kinabalu tu, nak patah balik, takkanlah uniform yang kotor. So kita boleh tukar, nampak cantik balik. Yes. Kok mana dah tahu seluar tengah loading mencangkung koyak. Betul. Even daily flight aku pun pernah kena bawa. jadi. Abang, MAS kena bawa tak daily flight? Kena bawa. Kena bawa hari-hari. Spare. Daily flight ke tak naik stop ke, kena bawa bag macam nak pergi naik stop. Ya. Bang, kenapa seluar kau koyak? Abang kau explain sekarang. Biasa kita nak loading, nak masukkan makanan tu, kena mencangkung. Mencangkung. Bila mencangkung, seluar tak boleh baggy-baggy. Seluar kena Slim ikut fit. kena ikut dia punya ni kan, grooming marah. So kita ganas. Seluar pula dah pakai 5 tahun. Kan. Waktu tu lah terambil yang lama pula. Dry clean, every time dry clean kan. So bunyinya? benangnya pun dah lusuh. So that's why kita mana bang? So kita confident pasal kita bawa spare. Betul. So that's why kita macam, kita rasa dah macam ni seluar aku ni tak lama. Anytime. Tak, yang penting kan, abang tuduh semua benda tau. Dia tak tuduh naik berat badan dia sebenarnya. Masa tu aku pernah weight check lah. Padahal itulah punca dia sebenarnya. Lepas tu berbunyilah. Aku seorang je lah dengar. Nasib baik. Masa angkat kotak ke? Masa angkat kotak loading. ke? Tak, masa loading. Kan kita nak duduk ke nak bawah letak, yang bawah. Bawah sekali tu kan. Kat body pula kan. Kat ada 4-6 pula. Macam tak lah. Kejap aku toilet je. Tukar seluar. Bagi dia macam kau. Koyak. Leading aku. Apa? Koyak Malu. Agaknya dia dengar. Nice to know bang. This is nice to know bang. Betul lah. Abang pernah juga Aku tak bercerita pada ni. Engkau pun makan ubat jugalah bang. Okay, lagi satu apa you punya dalam bag tu? Manual. Dengan kita punya flashlight. Flashlight. Kita tak ada flashlight. Saya rasa tak ada. Tak ada. Ada. Aku tak ingat. Tak ada. Tapi bukan benda wajib. Flashlight you ada? Mesti ada. Itu kena ada compulsory. Kena ada, compulsory. Yelah. Nice to know kenapa ada flashlight tu.
bagi tahu. Kalau flight malam, cabin light semua tutup. So kita pakailah flashlight kita. Itu. Kenapa leading aku tak suruh bawa dulu Tergagor-gagor nak berjalan. Tapi rasa flashlight tu asal masa zaman my time nak compulsory sangat lah. Selalu kita pakai tu bila night flight nak tengok check something for safety ko. For safety lah, for safety reason. And then you jalan dekat cabin night flight pun kena juga. Semua betul. So janganlah mengata kita orang bawa bag, cabin bag tu macam nak menunjuk-nunjuk tarik bag lah tu. Bukan ada apa pun dalam tu. Manual kita tebal ni. Manual tebal. Manual tu sekarang semualah tak ada, bang. safety, first aid semua kan. Macam kalau ada ibu nak bersalin dalam kapal, buku tu lah kalau kita lupa kita akan buka dan kita akan ikut flow dalam buku tu. So tak ada masalah sebenarnya. Okay, itu dia punya soalan-soalan untuk the brief, the crew apa semua. Okay, aku dengar macam best. LS ni memang Confident. A. Betul. Tapi safety question belum tambah lagi tu. Safety question apa soalan? Your favourite safety question. Your favourite safety. Your favourite. Macam apa ni Maria Teguh Sabri. Okay, dia top 10 tau. Maria Teguh Sabri dia LS top 10. Aku tak kena. Aku tak pernah. Dia mengaku dia top 10. Oh ya. Dia orang takut first aid question dia. First aid pula. Hello Kak Maria. Kalau you apa? You kalau first I aid suka tanya fainting kot. Pingsan. Senang je. Okey, jawab bang. Aku tak ingat lah. Sama lah aku. Apa ada lift the kaki kan? Leg. Raise the leg, something like that. And then loose the tight clothing. Tight clothing. Oh, You hebat bang. Hebat. Hebat bang. Loose the tight clothing. And then apa lagi satu? Tak ingat. Jangan kacau dia, something like that. Biarkan. Kalau on the floor ada treatment dia, kalau dekat seat ada treatment dia. Ada dua tu. So I nak dua-dua soalan tu. Sebab apa you suka? Dia kata dia tak bici weh. I kalau tak dapat jawab, it's okay, buka. I tahu kat mana chapter Dia berapa. tahu kat mana chapter berapa. Sebab soalan favourite kan. Surah berapa, ayat berapa bang. Dia tahu bang. Kau tak boleh kelentong. Lepas tu kru macam, dia tahulah. Buka padahal kat rumah aku dah buka dah. Itulah kelebihan dia. So favorite question pengsan Bila your flight selalu ada passenger pengsan ke? You membuatkan selalu. Buat pengsan, oksigen lah. Passenger meninggal dekat flight you pernah ke? Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Heart attack? Heart attack pun tak pernah. Epilepsi pernah. Epilepsi. Epilepsi. Nothing. Apa orang cakap? Sawan. Sawan, ya, saya Malay. So tak boleh buat apa kan? Biar je kan? Biar je dia punya. Atas seat. Apa ni? Recline the seat. Shit pula. Atas seat. Atas seat. Recline the seat. Lepas tu bagi dia punya seizure tu dah bagi habis. je lah seizure tu. Lepas tu offer water. Tu je. Tapi dia normal. Kalau dia teruk sangat, baru call doktor. Tapi monitor lidah dia jangan. Call doktor bang. Kita flight kita pergi Bombay. Adalah 20 orang datang bang. Paging for doktor. 20 orang datang. Tadi I'm a doctor. Dia datang. Kejap, doktor dekat toilet. Doktor kat toilet business class. Ada sambungan. Aduh. I can treat this passenger but give me business class seat. Kau rasa? Aduh, macam-macam lah hari ni. Seronok lah dengan you ni. Ayo, page doktor. Betul-betul kita orang kena panggil doktor. Tapi kita orang dah sebut lah. Macam sekarang skrip dia medical officer, medical personnel. Misi ke apalah saja-saja. Payah juga kan medical personnel ni. Veterina pun medical personnel. Dia tanya juga kadang veterina dia cakap kadang-kadang veterina pun tak boleh lah. Tak boleh kan? Doktor haiwan tak boleh. Kalau terpaksa lah. Terpaksa. Tapi kalau ada doktor, you akan minta dia punya ID, credential apa semua kan. Itu je. Dan jangan lupa ya, pada doktor-doktor di luar, selepas anda berkhidmat dalam kapal, memang ada 4 report yang anda kena tulis. So
sila bekerjasama dengan kami. Dia kena isi. Kena Borang isi. ada Kalau, 4 atau 3 borang. Biasanya kalau doktor ada, dia akan buka physician Kita orang kit. akan buka dokumen kita orang. Adalah kita orang punya form untuk bagi kat doktor tu. Doktor tu akan isi apa Doktor tu semua. kena isi. Orang lain dah keluar disembak, dia kena complete. doktor tunggu ya doktor. Sampai Tunggu, ambulans doktor. sampai ya. Tunggu doktor, jangan keluar tandas tu doktor. You ada borang you kena isi. Sampai ambulans sampai. Okay. Ini mungkin orang luar tak tahu. Ini kita bagi tahu. So tugas ketua pramugari ni bila sampai dekat night stop tu, dia ada tugas lain juga. Betul ke? Tugas ketua pramugari dekat night stop, dia sampai ke hotel apa? Kena brief lah. Bilik bilik kita kena bagilah. Nak tidur dengan siapa. Kita orang sharing. You sharing kan? Dulu tak sharing. Berapa tahun tak sharing. Lepas tu 4 kru je minimum. So dulu kita orang 5 kru. I tak tahu tahun bila yang dorang 4 je minimum je. 4. So masa nak night stop, kita orang akan bagi bilik lah. Okay, you dengan siapa, you nak tidur dengan siapa. Lepas tu breakfast, jangan muka baru bangun tidur turun bangun kita kena brief. Ada brief kena brief, jangan dia bangun cakap, tidur baru alik basi kat tepi pergi breakfast turun bawah. Ada ke? Ada. Pernah ada? Tak adalah, macam muka macam bangun tidur sangat kau. Penat sangat. Flight kan jauh, Melbourne, Sydney. Dia ibarat macam adik-adik you nak jaga adik-adik Kena jaga adik-adik. jaga. Walaupun kadang-kadang adik dia kakak. Terpaksalah jalan Pastilah. sini Kena ada lah kan. sebab kena ada mutual respect. Walaupun dia Respect. lagi tua, tapi I senior dalam ni, I cakap I minta maaf kalau I ada silap ke apa. Kadang-kadang ex-crew MAS, ex-crew Asia. Diorang ada pengalaman lagi. Diorang lagi pengalaman, tapi Tonton diorang bekas leading. Kan? Ada ke bekas Ada ke leading? bekas leading bekas jadi leading kru? tak ada. Tapi Tak yang dah ada. lebih flying more than you. Lebih flying more than me ada. Of course. Of course. Kalau kau rasa macam kekok tak? Awkward Tak kot. Tak. Tak, sebab dia tak tahu position leading tu. Kalau contohnya dia dah fly lama pun 8 tahun, kau jadilah leading, dia tak tahu pun tugas-tugas leading. Lepas tu mati juga dia. Macam untuk position dalam kapal mungkin dia terror. Yalah. Mungkin dia expert 73. Yang penting mutual respect lah. Walaupun mutual umur you respect. lagi tua daripada I, And then you So, yeah. lebih pengalaman flying. Tapi I lagi happy fly dengan diorang sebab I suka dengar pengalaman diorang. supaya you lagi tambah lagi. dan you pun confident juga kan. Dapat kru yang dah pengalaman macam tu. Jadi Betul. I rasa macam happynya bestnya akak macam mana kat MAS dulu, akak macam mana kat Asia dulu. Macam So itulah jaga grooming, pakaian dekat hotel apa grooming semua. and then safety. Kalau any emergency kat hotel ni, jangan isap rokok, especially kat dekat OZ jangan. Faham. And then So, Kat Ozi jangan. alah. Okay. Then So jangan isap rokok dalam hotel, no smoking at all. yes. And then kalau emergency, tahu kat mana emergency exit dalam hotel. Nak keluar, update. Warden asrama tau bang. So update lah pemilihan maksudnya. sharing tu mutual. Mutual. Suka sama suka. Suka sama Siapa suka nak tidur lah. dengan I? I tak pernah tanya Tapi tu. you I tak- pilih sendiri. I nak tidur dengan dia ni. Kadang-kadang dia dah plan tau. Aku nak tidur dengan ni. Sorry sayang, I nak tidur dengan dia. Kalau lah aku boleh jawab macam tu, tak ada banyak masalah pun. Sebab leading kan. Betul, bab leading kan. Gunakan power sesuai. Tapi Aku nice to power know lah. juga. Hari ni banyak nice to know. Betul. Sebab cakap dengan leading first time betul tak? okay, Aku yang first time ke apa? Tajuk video nice to know. Nice to know. Yes. Nice to know. Nice to know Iza Bolivar. Wah. Dah dapat tajuk. Dapat tajuk dah. Confirm. Letak. Zoom. Dia keluar. Sebenarnya seorang, janganlah saya faham ada orang nampak kita orang dekat KBKI, dekat Kuching, memang cabin crew kena smart-smart ke keluar kan, pergi makan ni helok-helok je semua. Kau jadi cabin crew memang kena orang handsome ke? Tapi sebenarnya nice to know, kita membawa jenama airline kita tu, kalau kita night stop pergi luar negara, Betul. kita masih lagi membawa sampai kita balik baru kita tak ada dah. Kita Sebab itulah masih leader kena tugas turun, tak boleh hodoh-hodoh sebab you masih lagi Bekerja. on Malindo ataupun batik. Orang kenal, orang hotel kenal dia ni kru. Yes. So kena jaga penampilan Betul. tu. Jenama tu kita masih pegang lagi as a duta, ambassador. Pasal apa keluar stewardess tu pakai skirt senting apa semua tak boleh lah. Tak boleh. Kan. Tapi ikut airline lah. Not nice lah. Ada airline yang So tak bila bagi. bercakap pasal hotel. Yes.
Alah, dia ni dah mula dah. Ada tak keseram-seraman? Ada, of course. Cue music. Music. I rasa paling seram Penang dengan China kot. Weh, first time kita dapat nama ni. China? China pun seram juga. I tak tahulah sebab hotel dia orang macam gelap-gelap kan. So macam masa tu I bilik seorang. Okay. So I buka semua lampu sebab I takut. Tapi I dah check dah almari semua tak ada apa. And then? Tapi rasa vibe tu macam seram. So pasang Yasin, lepas tu tidur. Vibe dia tu Vibe tu I rasa macam ada someone kat bawah. But then you share kan? Tak, masa tu I tidur bilik seorang. Kenapa tak ada siapa share dengan you? Sebab 5 kru masa tu. Oh 5. So masa tu awal-awal jadi leading lah. So tak ada Kena kacau. bunyi-bunyian selepas itu? Tak ada? Tak ada kena kacau, tapi rasa macam ada someone memerhati. Ayo. So bila I tanya orang lain, memang babe, hotel kat Penang satu dengan dekat Tianjin, rasanya nak stop Tianjin. Apa cerita-cerita kawan cerita pasal hotel tu? Diorang kena tindih. Okay. Biasanya kena tindih lah. Lepas tu nampak nenek. Nenek. Nampak nenek terus pergi lari pergi bilik lain. Oh dia lari. Dia keluar tu. Itu kat mana? Dekat Malaysia. Hotel Malaysia. Selalunya hotel dekat Malaysia. Paling seram. Selalu Taipei kat Malaysia. Tapi Penang saya tak pernah tahu lah. Abang pernah tahu lah. Penang I pernah kena tindih. Ada satu hotel. Oh ya. I pernah kena tindih. But then it's not critical sangat pun. Macam bangun tidur macam Kru suka cerita lah. Kat Galley lah. Macam cerita. Itu kita nak cerita sekarang. Borak dalam Galley. That's why borak dalam Galley. So jadi bila kita dah terlalu dengar diorang punya borak, betul lah, Kita it bau-bau. happen kan. Tapi dalam kapal pun seram juga kadang-kadang. Ada juga. Ada juga. Terkunci sendiri apa? Terkunci sendiri toilet. Toilet terkunci. Toilet terkunci sendiri. Doktor tu tadi. Doktor tadi. Sorry. Aku tak berniat nak kacau cerita. Abang saya nak minta cuti lah bang jadi podcast hari ni. I should not take that Tapi medicine. memang seram kalau terkunci sendiri. Siapa kunci? Betul. Memanglah kita boleh buka daripada luar. Memang boleh. Tapi bila dia bergerak, sebenarnya susah nak kunci toilet. I mean kalau angin 7-3 punya 7-3 susah. punya memang kita kena tek. Kalau tak tek tu tak lock bang, dia kena tolak. So apa jadi? Dia terkunci sendiri. Terkunci Ada sendiri. orang you buka lah. I buka balik lah. Tapi tak cakap apa. Lepas tu lah. jadi So kita orang macam mark this kapal nama kapal ni. 9M nenek-nenek kan. Kita mark so setiap kali masuk kapal ni baca ayat kursi semua orang. Ambil mic bismillah. Serius Alidi buat macam tu? Ya, I buat macam tu. Sebab semua orang seram sangat. Macam tak apa aku baca ayat kursi. Ada orang tinggal tu mungkin lah. Dalam toilet aku tahu dah siapa dia kau nak cakap. Saka doktor tu. Supaya kru-kru tak seram. Betul. Lagi-lagi night flight. Diorang takut. Siapa tak ada orang nak kerja kat belakang. So I macam janganlah. Sebenarnya sejarah kapal-kapal Malindo ataupun Batik ni diambil daripada Indonesia. Oh, Indonesia punya aircraft Ada lah. yang baru, ada yang daripada Indonesia. Tapi mostly yang seram tu orang cakap yang dari Jeddah. Kita orang pernah 2018 kita orang pernah pergi Jeddah. Yang Jeddah tu yang paling seram, kapal-kapal yang dari Jeddah. So macam yang pernah peninggalan. ditinggalkan di Jeddah. Dia lepas tu peninggalan ikut lah. Ya. Dah aku cakap tadi yang ada orang tinggal lah tu kat toilet tu. So janganlah kutip shilling ke apa ke dalam flight tu. Jangan. Betul. Sama macam Arman cakap tadi kan. Ya betul. Jangan ambil apa-apa pun. Even kita punya guest sebelum episod ni pun, si Ramzan pun ada cerita yang sama. Jangan ambil shilling ke apa whatsoever. Dalam kapal tu. Okay, kita sudah menghampiri Bismillahirrahmanirrahim. Seram bang podcast ni. lama-lama Geli ni pun Seram. okay. Alright, kita berhenti seketika. Kita jumpa selepas ini. Cerita seram. Okey, kembali lagi ke podcast Borak Dalam Geli. Tadi Yang aku tak beli, aku nak nak panggil balik kita punya segmen seperti tadi tu. Ya, segmen apa? You just imagine kita tengah kerja kat belakang Geli. Okey. Tiba-tiba LS
Ambil PA, Bismillahirrahmanirrahim. Aku lagi bang. Aku lagi. Sumpah saya lagi. Tadi macam tadi suara ni macam kenal masa briefing tadi macam suara ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia test intercom tu pakai bismillah bang. Aku lagi bang, jangan buat perangai bang. Macam ada kursi. Masa sekolah dulu banyak sangat histeria punya ni. So I macam hayat kursi tu dalam kepala dah. Kat asrama kan. Betul. Okay. Alright, ada nak tanya apa? Tak ada. Aku masih seram lagi. Alright, saya nak tanyalah macam mana you sebagai ketua pramugari, kita nak stress on ketua pramugari, and kita punya tajuk ini nice to know kan. Betul. Nice to know. Apa yang di dalam kepala you setiap kali you nak pergi flight? Adakah macam mana flight aku hari ni? Macam mana kru aku hari ni? Macam mana passenger? Macam mana? You punya dalam kepala passenger saja. Ada. Ya Allah, murninya bang. Murni. Itulah sesuai bacaan tadi tu. Patut dia boleh kekal selama 10 tahun. Betul. Sebab dia punya dedikasi tu. Passenger. So cerita sikit, apa yang you fikirkan sangat pasal passenger ni? Keselesaan ataupun jangan ada komplain ataupun ni profile passenger kot. Macam profiling. Kalau pergi sini kru aku kena standby ni. Kalau pergi Bombay macam ni. So apa you fikir? I fikir ke step flight I ada target I sendirilah. Ada target sendiri. Ada Contoh KPI. sebab kita orang ada SOB. So kalau contohnya sales on board. Dia ada sales. So kita orang kena target. I ni suka menjual. Yelah, dulu So, Malindo hybrid kan. So kita orang I lalui semua. Full service I lalui sebab I kan dari 2013 kan. Full service bagi juice lah, bagi meal 3 choice lah, macam-macam. So lepas tu diorang tukar semua. Tak ada, bagi mineral water, bagi biskut. I lalui semua dia. Alright. So I belajar semua. Diorang sekarang dah senang dah. Diorang semua jual je. Jual saja kan. Kalau Malindo yang dulu makanan tak lah. Makanan jual. Kita orang jual semua makanan. Jual biskut apa semua kan. Semua kita orang jual. So apa target KPI tu? So kalau step flight, make sure kalau contohnya kita pergi flight India kan, kalau lunch time kalau dinner time, so make sure jual sorry I can't help it. Tadi yang buka cerita tu I'm a doctor. Sebab dia sebut India. Okay, sebab I mostly banyak buat flight India. Banyak orang tak suka flight India. I okay sebab I suka New Delhi. I suka Amritsar. I suka. So I target kru I, kadang-kadang I tolong diorang menjual. Tapi you tak dapat, you dapat commission ke? Dapat, kita orang dapat commission. Malindo jual yang topi lah, baju lah. Kadang-kadang I pakai topi tu, pakai baju tu, beli. Diorang kadang beli ya. Sebab tengok I pakai. So jadi model. Bawa ni, do you want this? So macam diorang pun semangat. So I jadi one of the top sell pun I pernah. Wow. Hebat lah kita punya leading ni memang hebat. Kita punya tamu podcast kita. Top sale lah. Top sale lah. Antara yelah. So I seronok nak pergi flight macam aku nak jual ni. Jadi semangat lah. Betul lah. Pergi Bali, yang pergi honeymoon semua tu suka lah membeli tu semua. Yelah kenangan kan naik dengan korang kan. I akan brief diorang. Flight ni boleh jual ni. Flight ni confirm habis semua. Dia tahu dah route mana-mana. Flight Bali, orang tengah good mood. Ya. Kan? Okay. Duit tengah banyak. Duit tengah banyak. Waktu balik jangan jual apa-apa lah. Waktu balik jangan jual apa-apa lah. Waktu balik I dah faham dah. Diorang semua dah habis duit. Dah habis duit, bergaduh kan. Australia pun dah habis duit. Nak bercerai pun dalam tu jugalah. Faham. Tapi pernah tak guna trik-trik? Tak lah, saya lah dengan cerita leading yang airline satu lagi tu. Kan macam dia jual minuman kan. Contohnya air kopi panas dan sebagainya kan. So dia nak bagi sale dia meletup bang kan. Ataupun makan makanan panas lain kan. Dia kuatkan aircon. Tak ada. Awak tak buat trik tu? Tak, yang ni yang jujur. Ada. Ya, aku dengar cerita Dia lah. kuatkan aircon jadi sejuk. Dia sejuk. Lapar. So keluarlah kopi, jual minuman panas. Minuman panas dan makanan panas. Larislah di jualan. Kita kena ada strategi. Good to know. Good to know. Lepas ni kalau I fly balik boleh buat.
Jangan. Rosak podcast aku ni. Excuse me Captain, boleh tak sejukkan kabin? Dia cakap mana you belajar ni? Sikit. Sikit aja. Diorang cakap lah, kemudian diorang macam buat kopi, diorang akan memang bagi bau tu semerbak. Betul. First order tu dia memang Tapi betul memang kopi tu, siapa yang kopi drinker, kopi lover, dia bila orang bawa kopi tu dalam kabin, kuat bau kopi. Ya, betul. dia akan bawa pelan-pelan. Betul macam dia cakap, bawa pelan-pelan, biarkan macam- terbuka, dia buat show. Macam aku dekat business class dulu, dekat 380 upper deck tu, Maggi. Ya. Maggi bau sedap kan? Maggi. Tak boleh. Orang yang tengah tidur bangun Bangun. dia bau Maggi tu. Ya. Tak tahu kenapa dalam kapal Maggi rasa macam Sedap gila. sedap. Sebab betul. masin dia tak rasa sangat yang bagi kita attitude yang tinggi kan. Tapi saya dulu sebab airline saya tu tak ada jual. So kalau buat kopi mah aku tutup kopi tu buka, jangan bagi orang lain bau. Tak rasa. Nampak macam sopan je orang ni bawa kopi kan. Letak napkin kat atas kan, serviette letak lidah. Bagusnya kru ni kan. Padahal tak nak bagi orang lain order. Padahal. Ya. Dia tengok dedikasi. Dedikasi. Lagi apa yang pasal you buat sales tu, and then you pernah jadi top seller. So apa lagi pencapaian mungkin yang you nak share? I cakap kat kru I, komplain ada bagus, komplain pun lagi bagus. So dua-dua kita terima, ambil as a positive way lah. Dua-dua. You jangan cakap passenger komplain lah ni lah. Apa yang dia komplain? Apa yang dia tak puas hati? Tak apa, kita komplain tu company kita. Kita jawab dengan jujur dengan diorang. So I selalu beri kru I macam tu. So kru I macam okay. Aku kan kalau pergi flight, aku takut betul orang komplain pasal aku. Betul. Takut. Bukan pasal kru, dia banyak komplain pasal company. Mostly banyak komplain flight seat tak dapat lah, flight lambat lah, delay lah, tak dapat makan lah, Toilet kecil lah. kan macam-macam. So tak ada yang komplain pasal, let's say kalau ada tak yang komplain pasal kru you tak layanan tak elok, tak bagus? So far tak ada. Kru I rasa mostly kru batik semua soft lah, lembut je semua diorang ni. Kat depan lah, ke depan passenger, belakang semua buah-buah lah. Belakang galley tu pandai lah kan. Tapi mostly diorang semua professional lah. Okay, bagus. Kalau mana ada airline-airline yang perlukan leading. So you okay, 10 tahun kenapa berhenti? I berhenti sebab I sambung belajar. And Cakap then? French. I belajar cakap French dekat Paris. Masa Kau tanya bang, soalan kau kan nampak hina kita bang. Engkau sambung belajar kat mana bang? Dia pergi sambung belajar bahasa je bang, Paris tau. Kenapa belajar French? Sebab all this while I been busy flying kan. Betul. So I ambil masa COVID kan kita tak ada kerja. So I ambil peluang tu untuk sambung belajar. You berhenti kerja ke? You berhenti? I baru je I resign. You resign? I ambil leave dulu. Okay. I baru je resign last year. Alright. I cakap kat manager, I am so sorry, I ada commitment. So you kira belajar. macam you resign dengan happy ataupun dengan I resign dengan sebenarnya I macam sedih enough sebenarnya. is enough? I macam sedih sebenarnya. Macam I sayang sangat. I sayang sangat company ni sebab my first airline kan. Tapi mungkin ada peluang yang lagi bagus untuk I. So I macam Diorang mungkin ada I come counter? back, I don't know. Diorang ada counter you, ada call Ada balik? call tanya bila nak masuk balik. So I cakap InsyaAllah kalau ada rezeki I datang balik. So belajar dah habis? Belajar dah habis? So, boleh speaking French ni? Oui, bien sûr. Ya Allah dia ni. Aku pandai cakap Kelantan je bang. Cakap Ganu boleh juga. Oh bang, malu kita bang. You bawa hari ni Abang Zaro, memang korang best lah. Leading Aku best. kalau pergi French Paris, Paris boleh juga Pergi bang. Tak Paris apa lah. bang. Nice stop Paris lah. MH20, MH21 selalu au revoir. Au revoir. Au revoir. Apa tu bang? Au revoir. Bye. Au revoir. Tak tahu. Bye. Bye. Nice to know. Nice to know. Au revoir. Lepas tu aqua. Ha? Aqua. Aqua? Air? Bukan aqua tu Indonesia tu air aqua. Okay, cut. Yang ni jangan pakai. Aqua buat balik. bukan bang. Bukan Bukan. Bukan. Air deluh. Deluk. Ni ayam Pule.
Pule. Macam kampung Sebab Pulai apa? mana-mana Sebab apa je. tahu? Bila buat Paris, diorang ni tak boleh speak English. Ya. Tak Diorang ramai mostly yang tak boleh speak English. The French. Diorang kita ada kalau ayam, Ayam Pule. Poulet. Nasi Poisson. 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 Poulet, poisson? Poulet, poisson. Tapi kalau rice ni noodle? Rice noodle apa? Rice dengan noodle. Riz avec noodle. Noodle. Noodle saya tak tahu sangat noodle. Poisson. Tapi poulet tu Seafood. memang ingat poulet. Memang letak dekat dalam kau punya menu tu tulis Poulet. Poulet. P-U-L-E-T kan ejaan dia. Betul. Ikan? Ikan tadi? P-O-U-L-E-T. P-O-U-L-T. Poulet. Hebat kau, bang. Ikan apa tadi? Ayam. Poisson. Beef. Beef beef. Beef. Aku ingat. Beef je lah yang kau ingat sebenarnya. Poulet beef. Poulet beef. Oi, abang kau sebut bang macam orang Paris. Bang cakap sekali lagi bang. Kau menganjing aku. Aku panggil doktor tu kan. Doktor tertinggal dalam level 3. Biar aku kunci dia kat dalam tu. Tak sampai lagi doktor. Duduklah dengan kau tu. Poulet. Poulet beef. beef. Memang Vous voulez quoi? apa tu? Maksudnya what you want? Oh, itu tak belajar. Sedap tu. Vous voulez quoi? Sebab MAS dulu dia ada speaking French announcer. Ada. French announcer. Diorang ni mungkin diorang belajar French. Tapi diorang tak fasih sangat, tapi dia tahulah. Diorang yang bagi benda-benda tu, poulet, beef apa semua tu kan. Yalah sebab bukannya semua section tu diorang yang jaga kan. Yeah. Macam kalau buat flight China, kita orang belajar dengan kru Chinese. Kan? Apa Chinese kan. ayam, apa ni. Macam tu lah. Sempatlah belajar juga. Aku cengkak. Yang itu memang ayat diorang. Kita tak tahu dalam kadang-kadang kita dengar announcement diorang. Kita pun tak tahu tau announcement diorang tu betul ke tak. Betul tak? Yang Paris tu pun dia bagi announcement, kau tak tahu salah grammar ke apa ke kan. Kita macam hebatnya kan. Yang kita tahu kuih cangkek. Itu kita tahu. Yang lain tu dah lantak. Kuih cengkek ni nice to know. Dia macam tuan-tuan dan perempuan dalam bahasa Mandarin. So kita orang kalau kita ada Mandarin Mandarin speaking yang akan buat announcement tu. Kuih cengkek. Tapi kalau diorang tipu kita sama-sama tipu awak balik lah itulah yang So kita jadi disebabkan specialnya Zahrul punya podcast ni, apa kata kita dengarkan announcement, landing announcement daripada Paris. Dia boleh buat I tak tahu, I tak Dia ada tak ada, announcement. dia tak ada screen. I tahu Madame Monsieur je. Madame Monsieur. Tapi ini experience jugalah. I dekat Paris. Dekat Malaysia Airlines. Airport dia apa bang? Sebab saya tak pernah pergi guys. CDG. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle Étoile. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle Étoile. Yang dia bulat je. Bulat, betul. Bulat, betul Terminal bulat 1. je. Charles de Gaulle tu sampai je cabin crew, sampai je airport, lepas je immigration, pergi Longchamp. Oh, Longchamp terus laju. Longchamp. Longchamp tu yang baju tangga tu ke? Longchamp. Pandai abang sebut. Bahasa Terengganu Longchamp. Bahasa Terengganu Kelantan. Abang orang Kelantan kan? Loceng orang makan tu kau. Longchamp. Lonceng. Beg lonceng so. Kau pergi Longchamp sebab loceng tu. Nak beli beg Longchamp Aduh. RM400 kat KL RM1,000. RM600 murah. Jadi personal shopper. Aku pun tak faham kenapa lah suka sangat beli beg. Pergi bekerja ni laju je pergi beg tu. Dapat beli beg tu zas masuk kapal. Faham. Lepas tu buat preparation macam labah-labah. Ya. Mengejar masa. Kita mengejar masa. So you sekarang kita kembali ke balik. You rindukan flying sekarang lah. I rindu lah. So Suami bagi kalau you nak fly balik. suami bagi. Suami pun terbang juga kan? Suami pun terbang pilot juga. Dia pilot di salah sebuah airline. Salah sebuah airline. Okey, kita Sekejap, pilot salah sebuah. Jodoh jumpa kat mana? Jodoh Makcik-makcik. Kan aku memang makcik-makcik dalam ni. Maaf Maaf yang mana ya. yang nak belajar naik tuno tu. Dia jadi pilot. Belum. Saya jumpa dia di luar. Siapa Dia tak jadi ngorak pilot siapa? lagi. Siapa Dia tak jadi ngorak pilot lagi. Tak jadi pilot. Siapa ngorak siapa? Siapa ngorak siapa? Dia lah ngorak. Oh, tak ngaku. Dia ngorak kat Twitter. Bonjour. Yelah makcik-makcik selalu, makcik-makcik juga makcik-makcik selalu tanya dia bila jadi stewardess ni bolehlah kahwin dengan pilot kan. Tak semestinya. Tak semestinya kan. Itu
kebetulannya ada 30% to 40%. Ya. Stewardess yang mengakhiri zaman Sebenarnya I tak bulan. suka pilot. Selalu tak suka tu dapat. Betul. Dia tak suka tu dapat. So dekat Twitter dia message you, dia cakap, you dekat Paris waktu tu lah. Ya, I kat Paris. Oh, tak lah. Belum lagi. Dekat Ganu tak adalah. Kat KL. Kat KL lah. Kemudian waktu tu dia tengah kerja apa? Actually dia family friend. I kenal dia dari sekolah lagi actually. Lagilah tak nak. Kau macam mana kau? Tak adalah. Aku takut laki dia datang balik barang aku. Tak adalah. Lepas dia tengok macam ni. I lepas 3 Apa kaitan cerita ni dengan kita punya bola lagi? Dia jadi pilot. Lepas I dah kenal, I dah kahwin dengan dia baru jadi pilot. You pembakas semangat dia. Ya, tak tahulah, cuba tanya dia. Tak ada. Dia tengok I kot, dia lagi macam, I nak jadi. Dia cita-cita nak jadi pilot tapi dia sambung belajar. So dia sambung belajar, lepas tu baru dia kejar cita-cita dia. Maksud dia tak pernah dah bekerja habis lain. belajar. Habis belajar, Habis dia tak kerja tempat lain, dia terus dia kerja tempat lain dulu, lepas tu baru dia masuk aviation. Okay, you belajar dekat Paris tu, jumpa you punya saudara mara dekat Paris? Jumpa saudara mara. Siapa yang ada dekat Paris? Your grand... Sekarang kakak I kat sana, uncle I 2 orang kat sana. Kerja sana? Duduk sana. Duduk sana? Oh, memang diorang speaking French gila lah. Diorang speaking lah. Speaking French apa semua. Your grandparents, my grandmother is French. My mom also French and Venezuela. Lahir kat Paris. So okay. Nak gabungkan mak dia family tree French campur Venezuela. Okay. Grandmother your father Malay Ganu. Memang set mama embong ni. Ayo. Emma lain, Emma Irish, I French. Ayolah, tapi geng-geng ayo geng-geng. Ayo panggil ayo. Ganu lah. Ganu kau. Panggil ayo. Panggil pok ke bapak ke ayo? Dok kena dah. Dok panggil bapak. Ayah. Panggil ayah. Walid. Oh, panggil Walid. Macam Emma dia panggil ayo. So mak Paris campur Venezuela. Okey, nampak macam Venezuela campur Paris kan? Aku tak pandai imagine lagi. Memang totally macam Mak Saleh ke? Macam Latino? My mum muka macam Arab, tapi my grandmother French blonde. Blonde? Blonde. Bapak Terengganu. Okey, dia macam mana tu? Katie. Kuala Terengganu. Tegegek. TGG. Nice to know. Tegegek. Keru panggil Tegegek. I tak tahu. Nice to know. Sebab I tak fly Terengganu. Betul lah. Dia tak fly Terengganu lah, bang. Ya ke? je. I 73. I international. Oh, yelah you buat kucing Kucing. Yelah kucing international lah. Over the sea. Kau tahu kan? Tahu. Tegegek. Lengkek. Langkawi. I don't know. Ni kru MAS Nice to know. Tegegek tu daripada 3 huruf je lah. 3 letter code. TGG. Lengkek. LGK tu lengkek lah. Lengkek kita orang fly. Macam JHB tu panggil Joburg. Bagaimana Bek? Joburg. Overseas 73. Padahal Senai international. Ya, tapi kita bawa ni tidur overnight bag. Layover. Kalau Kota Baru, Newcastle. Renaissance Hotel. Tapi you tak tahu ke Tegegek tu? Tak tahu. Serius tak tahu. Oh, okay. So you belajar French ni untuk apa sebenarnya? Untuk macam dekat dengan your root. Macam orang cakap malulah keturunan French tapi tak pernah cakap French. Sebab I tak ada peluang untuk you belajar. You tak membesar di sana at all? Tak, nenek I tak ajar. I membesar dengan nenek I, tapi nenek I tak ajar sebab nenek belah mak atau belah mak. Belah mak. Dekat Terengganu. Oh, dia duduk Terengganu. Ya, dia Terengganu. Your grandma yang blonde tu? Duduk Terengganu. Ini yang famous ke? Yang nenek yang famous tu ke? Yang famous tu. Oh my god, you are cucu dia. Oh my god. You minat dia ke? Tak, I pernah tahu. Oh my god. Hai ni. Hai grandma. Hai Gromé. Aku tak tahu. Oh ya, jangan buat tahu sekarang. Buat tahu. Oh ya ke? Nanti dia pergi. Tapi aku tengok macam dia dia menjaga heritage
Terengganu. Terengganu. Faham? Rumah dia very nice, custom dia minum, and then all the everything apa yang dia simpan semua Dia jadi buat macam kapal, ada library. treasure kat sana. Orang respect dia punya grandma lah. Inilah anak dia, patutlah. Cucu lah. Cucu dia lagilah babe. Dah nak landing dah baru dapat tahu. Alah, hai. Oh my god, I'm so glad to see you lepas nak habis. Tak apa. Itu nenek you. Tapi nenek you yelah, dalam interview masuk TV semua tu nenek you boleh cakap Paris lagi rasa. Tapi dengan you dia tak. Dia tak cakap French. I tanya kenapa tak ajar kita orang. Susah-susah kita orang pergi Paris pergi belajar. Kena belajar sendiri kan? Kena belajar sendiri. Nenek I cakap I want you guys to learn sendiri sebab atuk tak cakap French. So susah kalau nak communicate dengan anak cucu. Bahasa French is not easy. Atuk you orang... Atuk nenek I remarried dengan atuk Terengganu. I So see. atuk Terengganu ni kita panggil aboh. Geng-geng ayuh lah. Geng-geng ayuh lah. Faham. So dia orang atuk I ni lah yang ada chalet. Sebab tu lah I cakap I do hidup dengan multicultural. Sebab dia ada chalet, ada backpacker yang selalu datang. Kau boleh pergi. Kita boleh pergi babe. Apa nama chalet tu? Awi Yellow House. Tapi sekarang dah arwah atuk I dah arwah. So macam tak maintain sangat dah. Ya ke? Tapi adalah regular. Tak ada siapa kan nak sambung. InsyaAllah ada mungkin uncle I Sayang atau kan? auntie I buat. Tapi buat masa sekarang ni kita orang belum maintainkan dia orang. Macam mana arwah abah buat. I see. So adik-beradik yang lain tu berada berapa orang dekat Paris? Kat Paris ada seorang, dekat London ada seorang. Yang lain semua kat Malaysia. Malaysia is too hot for them then. Tak adalah. Well, we can say it. No lah. So itulah cerita dia. So menarik juga kan? Menarik sangat bila dapat tahu. Oh, now I know why orang DM tag. you, orang tag dia. Okay, sebab kita tak dapat apa. Thank you so much anyway. Sebab I bagi tahu dah kat dia, dah tag nama kita punya guest. Dah guest. bagi dah. Tapi homework kat situ Homework jugalah. ke laut. Dia stalker macam tu je lah. Tapi sebenarnya I tak tunjuk sangat I cabin crew. That's why. I tak tunjuk That's sangat. why. Masa Supaya apa? macam, Masa mana dia punya gambar macam- cabin crew? Macam tak nak orang tahu sangat pun. Low profile lah. Low profile. Sebab biasa yalah low profile lah. Low profile. So lepas ni apa plan you sebenarnya? I- Adakah mewarisi penginapan di Terengganu ataupun yang nenek you buat, ataupun you nak I nak kembali? sambung belajar. Kalau ada peluang I nak sambung belajar. And I nak continue flying juga. So at the same time. So I nak part time study and flying lah. I minat flying lagi. Masih lagi airline yang sama kalau dipanggil? Kalau ataupun dipanggil- tiba-tiba orang tengok Zarul punya ni kan, contact Zarul, bagilah contact ni. I rasa I nak offer dia kerja tu. Kan? So adakah you terima kalau airline lain? I terima. Kalau dapat peluang I terima. Tapi I sayang Malindo lah. Yes, dia Toreh Malindo. Batik Toreh keluar kain batik. Batik Ganu. Batik Ganu. Tubik batik Ganu. Toreh batik Ganu. Yes, apa? Ni doktor okey ke? Doktor tadi kan Aku bela. Ya Allah, kat situ ke? Ya Allah, laboratory situ. buka lah toilet dia kesian dia. Okey, kita nak landing dah. Okey. Belum lagi aku Tak, ada aku satu baru soalan. nak, sebab aku nak buka toilet tu, kesian doktor tu. Okey, go. Okey. Soalan dia mungkin I selepas kita dah nak landing ni, Yep. sikit pun baru tahu you punya nenek punya background, which is I pun bangga juga tahu pasal benda-benda tu semua. Selepas almost sejam lebih kan, kita kenal Iza kan, which is kita nampak macam dia ada karisma lah. Quality sebagai seorang cabin crew. Dan sayang dia dah berhenti kan. Betul. Not even 16 years like me. Yes. Dia boleh pergi lagi 20 years Betul. kalau ada quality macam ni. Dan sekarang dia dah tahu French. Ya. Maybe dia boleh pergi international airline kalau dia nak. Dan dia boleh jadi inspirasi kepada kru-kru yang nak jadi kru. Yes. Train the trainer. Dan mana kru-kru yang rasa tak boleh nak keep up tu, Yes. faster. Tak boleh. Tak boleh nak keep up lama tak ayat tu. nak kena Keep up. nak kena
upscale your skill or whatever, this is I rasa boleh jadi contoh. Sebab I dapat aura tu. Dan never stop learning. Dan saya I bangga dengan apa yang you cerita tadi, which is macam mana you pergi interview umur 18 tahun. Kebanyakannya selalu malas nak study lah join cabin crew ni, but whatever it is, end up dia kena study juga. Yes. Safety lagi teruk. Actually kan. For mungkin you ada pesan untuk future cabin crew, or maybe adik-adik kita yang tengah mencari pekerjaan apa yang sesuai. Cerita apa tips ataupun saranan kepada adik-adik yang the future cabin crew, nak jadi cabin crew. Nak jadi cabin crew ni is not easy. It's not just matter of comfortable of passenger and tarik bag cantik-cantik. Kadang you jadi doktor dalam flight, kadang you jadi nurse dalam flight, kadang you jadi engineer dalam flight, kadang you jadi chef, jadi doktor, fireman. You kalau terbakar, siapa yang nak fight fire? So it's not easy job. And whatever it is, every day is a learning process. You never stop learning. Tu je. Tapi dia punya side of fun tu macam mana? Keseronokan tu macam mana? Keseronokan dia adalah you can travel for free. Because tu je lah I rasa yang best. Sebab I memang suka travel. Itu yang buat you suka fly tu? I suka fly and I suka entertain passenger lah. Banyak jumpa orang, macam-macam orang ada. And then you happy every day jumpa different face. Bukan kru sama you jumpa hari-hari. Bukan pilot sama you jumpa hari-hari. Betul. And then you habis flight, tak ada task, tak ada apa kan? Tak ada. You relax. Balik you rehat dengan anak laki you. Itu je lah. Alright. Kita dah sampai Paris. Penghujungnya. Airport apa? Charles de Gaulle. Dia punya thriller tu CDG. Sebelum kita au revoir. Sebelum kita au revoir. Apa tu? Sebelum kita bye-bye. Saya merci, au revoir. So kami merci, thank you. Merci. Tak, dia cakap dengan aku macam-macam. Aku ingat by Paris tu. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Yes, merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you so much. Iza Bolivar. Bertajuk merci pula kenapa? Terima kasih kepada Iza kerana sudi datang ke Borak Dalam Geli bersama-sama saya dan CK. Dan terima kasih orang kata menyahut jemputan saya. Dan mungkin kita boleh share, dah share banyak benda-benda, topik-topik yang menarik. Nice to know. Itu yang pastinya hari ini. Yes. Dan doktor tu dah bagi keluar. Doktor tu dah happy. Dapat duduk 7 jam dalam toilet tu. Business class. Business class pula tu. Dia dah mandi dah pun kat situ. Apa pun minta maaf ya, hari ni saya tak betul sikit. Minta maaf Zaro. Saya pun minta maaf. Minta maaf. Sebab hari ni kita macam-macam yang berlaku dalam dunia kita hari ni. So kita tak nak podcast kita boring. Kita nak bagi input. Selagi kita happy-happy, kita bagi input. Saya rasa banyak juga input pasal aviation. Hari ni banyak. Dan tahniah Zarul, I think memang ini antara guest-guest yang kita dapat banyak sangat knowledge. Kepada anda yang rasa macam yang dah ada lagi nak tag siapa-siapa, calon-calon untuk teruskan Borak Dalam Geli. Dan kalau siapa ada soalan untuk Abang Zarul, boleh tulis juga soalan kat situ. Macam Paris ada apa ke. Nanti kan, kalau ada kita ada satu sesi ke. Betul. Kan alright. Awak tanya, Zarul jawab ke. So we don't know, but we try to do that. Kalau korang tanya lah. Dan share your experience. Thank you so much. Thank you. Saya nak pergi Terengganu lah nanti deh. Boleh. You guys are welcome, okay? Alright. Habis Zarul pun. Nanti kita roger-roger. Yes. Okay, sampai kita bertemu lagi di episod ataupun video yang akan datang. Jangan lupa subscribe. Dan anda boleh juga mendengarkan podcast ini dekat Spotify dan juga di iTunes Podcast. Okay? Sampai jumpa lagi. Take care. Assalamualaikum. Korang nak tengok husband dia kan? Follow Zarul punya IG. Kita letakkan story. Ni husband dia.